Nampak madam? Nampak, okay. So basically dekat bahagian attendance tu ada 3 jenis attendance lah. Okay, 3 jenis attendance, ada lecture, tutorial dengan praktikal. So macam awak ni, awak tutorial dengan saya, praktikal pun dengan saya. So semalam praktikal saya dah suruh isi. Mungkin first time ke, awak tak perasan ke, tak ingat ke. Tapi ingat setiap kali lepas je awak punya kelas, awak kena isi attendance. Awak tak boleh isi attendance tu one day after Dia takkan masuk data tu. Sebab attendance saya ni auto. So bila dia auto, dia akan masuk tarikh. Kalau semalam 2 bulan 8, dia masuk 2 bulan 8. Tapi katakan awak key in 3 hari bulan 8 hari ni, dia tak masuklah dalam attendance semalam. So dia akan nampak awak tak hadir. Dia jadi macam tu. Okay, tapi untuk semalam tak apalah, it's okay. So tunjuk kat awak, contohnya praktikal, awak kalau tekan, awak kena isilah semua ni. So tak banyak pun benda yang awak kena isi. Just tulis nombor matrik. Nombor matrik ni kena tulis biji lah. MS bla bla bla. Okay. Jangan ada gap pun belakang dia. Kalau habis kat 3 lah. Contohnya 78888. Jangan tiba-tiba ada space pula lepas 8 tu. Dia tak edit. Sebab saya key in awak punya data macam tu. Okay. And then tekan je mode. Mode ni memang dah ikut dah apa yang saya letak pembahagian tu. And then what do you learn today? So basically, janganlah tulis benda yang awak tak belajar. Macam semalam, saya praktikal intro je kan. Intro, pre-lab. Bila ada yang cakap belajar pasal mikroskop, saya jadi ragu-ragu awak masuk kelas saya ke tak. Faham tak maksud saya? Faham? Faham madam? Faham kan? Faham madam. So saya jadi Faham saya madam. jadi pelik lah pula kan. Sebab saya tak ajar pun mikroskop semalam. So basically ni yang menentukan betul kau masuk kelas saya ke awak sekadar tekan attendance tu. Okay. So sama jugalah. Kalau saya dah letak makan. Okay. Cik baik mengaku kan. Okay. So sebab kita BUB. tak apa. Sebab first day saya maafkan. Saya accept jawab semua hadir lah. Saya tak tengok lah sedetail tu. Tapi saya nampak macam beberapa tu macam pelik. Saya macam ada ke ajar mikroskop kan? Saya rasa macam tu lah. Okay, tapi untuk tutorial hari ni, so tekan je tutorial. Sama juga, dia akan keluar macam tu juga. Okay, so basically letak je nombor matrik. Jangan ada space lepas nombor. Tutorial and what do you learn today. So basically jangan buat silap lah. Okay, dan benda ni kejap je pun, seminit untuk sampai nak isi tu lah, 3 benda. Okay, tak perlu pun buat essay dekat what do you learn today. Kalau awak tulis something yang memang menunjukkan saya ajar tu, enough lah. Okay, alright. Kalau nak tulis detail, nak tunjuk awak memang datang masuk kelas saya, sangatlah bagus kan. Nak tulis ayat saya tulis ke, tak ada masalah. Okay, ini pasal attendance. Sebab saya rasa ramai yang macam blur lagi. Okay, faham tak pasal attendance? Faham. Faham madam. Faham. Yang kedua, saya nak awak buka Google Site ni, awak pergi kepada quiz. Allah. Sorry. Okay, pergi kepada quiz. Dekat sini ada 3 kelas beza. Basically semua ni kelas awak lah kan. Okay, just tekan kelas awak. Bila awak tekan kelas awak, automatically awak akan join group quizzes. Dekat quizzes lah. Group kelas awak dekat quizzes. Macam tu. So just tekan je. Awak automatic akan masuk. Okay. Faham? Saya dah invite awak kepada kelas. So awak just tekan accept. Tak payahlah parent guardian email ni, tak payah. Tak nak email mak ayah awak pun. Okay. So just accept invitation saya. Ikut kelas, jangan masuk kelas orang lain. Yang tu faham? Faham. So nanti kalau saya kalau saya assign quizzes kat awak, dia automatic dapat kat awak. So saya tak payah bagi setiap minggu, bagi lain-lain, tak payah. Okay, so just tekan klik tu je. And then untuk buku, okay, buku tak ramai beli. Saya tak kisah pun kalau tak nak beli. Cuma saya ingatkan sebab hari Khamis ni last. Takut yang terlupa ke ataupun macam tak perasan nak tanya apa-apa, tolong tanya. Jangan dah tutup pre-order untuk buku baru nak order kan. Sebab kita hantar kat kedai. So kalau rasa perlu, tolonglah beli. Senang tu je. Kalau rasa tak ada printer, malas nak print, apa semua. Buku tu penyelamat lah. Tak payah nak hadap online je kan setiap masa PDF. Sebab saya akan mengajar fully ikut buku. So kejap lagi awak tengok lah, saya mengajar memang saya ikut apa sebiji-biji dalam buku. So basically sangat bagus bila awak ada buku kat sebelah ataupun awak dah print siap-siap dan awak tengok saya mengajar. So benda tu lagi senang nak catat nota ke apa sebab dia memang directly sama. Okay, faham benda tu? Pre-lab pun samalah, tak kisahlah apa-apa pun. Jelas? Jelas. Jelas tak? Okay. And one more,
untuk esok kita ada kelas pukul 11.30, betul tak? Betul? Tak ingat? Betul. Betul, Betul? madam. Betul, madam. Okay. Betul, betul. So esok sebenarnya 11.30 saya tak ada. Saya ada appointment vaksin. Saya bagi dua pilihan kat awak. Adakah awak nak saya buat kelas pukul 10.30 sampai 11 ke waktu rehat awak, so that awak tak ada kelas 11.30 sampai 12.30 free, ataupun awak nak buat latihan je. Tapi kalau buat latihan je kita akan lambat sikit lah belajar. Macam tu lah kiranya. Kalau awak tak kisah nak anjalkan jadual kita tu depan sikit, tapi setengah jam je. Saya tak boleh buat pukul 11 sampai lebih-lebih sebab memang appointment saya pukul 11. So, saya boleh buat kelas kalau awak nak 10.30 sampai 11, setengah jam sahaja. Tapi tu masa rehat awak, so saya tak nak wajibkan atau saya tak nak paksa awak masuk. Tapi kalau awak rasa okey, siapa yang boleh masuk, masuk. Siapa yang tak boleh masuk, saya terpaksa record lah kot kelas tu. So that saya boleh mengajar juga. Kita tak lambat syllabus. Itu concern saya. Saya takut kita lambat. So macam mana? Awak rasa? Okey ke 10.30 atau tak nak ke? Saya depends on awak. Itu hak awak. Madam, rehat kita orang 10 sampai 10.30. Oh 10 sampai 10.30. Maknanya 10 sampai 10.30 lah. Saya silap cakap. So awak akan free 11.30 sampai 12.30. Macam tu. Okey je, madam. Deal. Okey je. Okay. Jangan. Saya tanya concern sebab awak kat rumah. Takut macam time tu awak ada kerja ke, awak kena sarapan juga time tu ke, kena jaga adik time tu ke. So let me know lah. Kalau tak boleh join tak apa, tak ada masalah. Saya akan tinggalkan recording. Tapi bagus kalau join direct lah. Okay, sebab setengah jam je kan. So okay, kalau awak setuju okey lah maksudnya. Okay, boleh? So saya buat kelas awal sikit lah, 10 sampai 10.30. Boleh, madam? Boleh. 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 So okay, itu je. So ada dua benda nanti saya highlight balik lah sebab awak ni mudah lupa. Saya akan highlight balik dekat group apa yang saya cakap. Join kelas quizzes, attendance jangan lupa jadikan habit. Habis je kelas saya terus buka, klik attendance tu. Okay, jelas? Beres? Jelas, madam. Beres, madam. Jelas. Okay. Saya record kan? Ada yang bertanya saya tak record ke? Saya record ni kan? Ada tuliskan recording? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada Tak ada. Dekat saya dia macam tulis record. Meeting is recording. Ada record, saya record. Okay? Okay. So kita start belajar lah terus, okay? So hari ni kita akan mula belajar tajuk Molecules of Life, okay? Nampak ke? Nampak. Nampak. Okay, so sepatutnya kalau ikut kita punya RPS, kita kena habiskan water molecules dengan karbohidrat. Tapi tengoklah mana sempat Mana okey? Macam ni ke macam tadi? Macam ni. Macam ni okey. Nampak besar sikit Okay, alright. So basically chapter 1 kita belajar pasal molecules of life. So saya brief sekali lalu. Dalam molecules of life ni ada 5 subtopics. Yang first one kita akan belajar water. Yang kedua kita akan belajar carbohydrates. Yang ketiga lipids. Yang keempat proteins. Yang kelima adalah nucleic acid. Semua ni awak pernah jumpa. Bukannya awak tak pernah jumpa. Semua awak pernah jumpa. Okay? Awak pernah jumpa waktu SPM atau sebelum tu. Cuma mungkin kat sini detail sikit. Dan chapter 1 adalah chapter paling senang sebenarnya. Tapi susahnya benda tu adalah bila awak tak ingat. Sebab dia bukannya proses. Tak ada langsung proses chapter 1. Chapter 1 sikit je. Kita kena habiskan chapter 1 by this week. Sepatutnya kalau ikut RPS. Tapi kalau tak sempat kita sambung je minggu depan. Tak ada masalah. Okay. So yang pertama kita akan tengok molecules of life tajuk water. So dalam tajuk water ni pula dua benda je awak akan belajar. Iaitu structure of water
dengan properties of water. Itu sahaja. Dua benda je awak belajar bawah water ni. Okay. Kalau awak ingat, saya ada tunjuk nota saya. Okay. Nota saya. Ingat lagi? Saya ada tunjuk. So basically ni je yang awak belajar dalam water. Satu page je saya buat. Ini adalah rumusan daripada apa yang awak belajar hari ni lah. Sebenarnya saya dah buat. Summarize dah untuk awak. So structure of water bahagian atas ni sahaja. Yang atas ni je. Yang bawah ni adalah properties of water sahaja. Ada 6. Satu page dah habis. Sama juga. Semua chapter saya buat satu page je. Sebab saya nak tunjukkan bahawa benda tu sikit. Okay. So kita tengok structure of water. Saya tak akan pergi detail sangat baca satu persatu. Okay. Yang mana saya rasa perlu saya akan baca satu persatu. Tapi kerja awak lah bila saya explain. Saya explain bahasa Melayu Okay. Bahasa Melayu jangan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tu terms wajib guna lah kan. Supaya awak faham. Tapi once awak dah faham. After habis belajar, malam ke petang ke, ada masa sebelum next class tutorial of biology, awak kena revise balik benda tu. Faham tak? Supaya awak tak lupa. So, saya cakap bahasa Melayu kan? So awak kena baca balik setiap ayat dalam buku awak. Sama tak? Faham tak apa yang saya cakap? Itu the proper way untuk belajar bio lah. Okay? So first saya akan ajar awak untuk bagi awak faham lah. Okay, jelas? Jelas, madam. Jelas. Jelas? Jelas, Okay. madam. Jelas. So untuk structure of water. Okay, structure of water. The first one dia cakap water molecule made up of 1 oxygen, 2 hydrogen atoms. Yang tu paling basic lah. So kalau tengok dekat sini. Okay, 1 oxygen dan ada 2 hydrogen water. Okay. 2 hydrogen water. Dan awak belajar dalam kimia awak tahu. O negatif, betul tak? O tu negatif tapi hydrogen H plus, betul tak? O macam ni, H plus. Maksudnya, ni pernah belajar dalam kimia kan? Elektronegatif charges lebih lah, elektron lebih, yang mana elektron kurang, yang mana suka derma, donate, bla bla bla. Itu semua belajar dalam kimia. So kat sini awak kena tahu bahawa H plus bermakna dia lebih kepada, dia lebih positif charges. Manakala untuk oksigen ni dia lebih kepada negatif charges. So bila dia lebih negatif, dia kita panggil sebagai more electronegative. Okay, tengok ayat kat sini. Oxygen is more electronegative compared to hydrogen. So bila dia more electronegative, dia akan tarik elektron closer to him. Closer to it lah. So bila dia tarik elektron makin dekat dengan dia, kalau perasan, shape of the water molecules dekat sini adalah band. Band tu bengkok. So the shape of the molecules akan jadi band sebanyak 104.5 degree. So dekat sini dia cakap water molecule has a band shape with bond angle of 104.5 degree. Jelas? Jelas tak? Jelas. So benda tu related to each other lah. Okay. So each hydrogen atom pula join to the oxygen atom by covalent bond. Covalent bond, hydrogen bond semua pernah belajar dalam kimia. So covalent bond ni adalah salah satu bond yang agak kuat lah sebab dia bond between sharing electron. So elektron hydrogen dengan elektron oksigen ni sharing each other dan dia create covalent bond. Okay, jelas setakat tu. And next kita tengok benda yang sangat-sangat penting. Benda ni biasa kita dengar iaitu water is a polar molecule. Kenapa water is polar molecule? Sebab oksigen dengan hydrogen ada distribution of elektron yang tak sama. Macam saya cakap tadi, satu lebih kepada elektron negatif, satu kurang elektron negatif. Maksudnya elektron yang ada kat keliling diorang tu tak sama rata. Bila tak sama rata dan dia ada dua charge berbeza, okay, oksigen menjadi partial negatif, manakala hydrogen menjadi partial positif. Maknanya dia ada dua different charges. Okay, betul tak? Ada dua different charges kat sini? Betul. Betul. So polar molekul ni maksud je dekat satu end, one end, dia akan jadi slightly positif, manakala another end dia akan jadi slightly negatif. So ada dua end berbeza. End ni penghujung lah, dua penghujung berbeza. Satu side akan jadi more elektronegatif, satu side akan jadi more elektropositif. Itu bermaksud polar. Okay, dia explain kat sini unequal distribution of electron. So ini explanation dia yang saya baru cakap tadi, partial negative charges dengan partial positive charges.
Okay, so what is the effect of water polarity? So apa masalah, kenapa saya kata benda tu sangat penting? Kenapa polar ni benda yang paling penting kita cakap pasal water? Sebab dia ada banyak efek kepada polarity of water tu sendiri. Contohnya, hydrogen bonds akan form. Okay, hydrogen bond akan form bila partial positive charges of hydrogen atom attracted to partial negative charges of another molecule of water. So kalau tengok dekat sini, kita ada dua molecule of water. Ni satu, betul tak? So between dua ni, yang ni partial positive, yang ni negatif. Ni sama pula macam fizik. Kutub berbeza akan tertarik, betul tak? Walaupun tak sama, itu pasal magnet. Ini pasal charges dalam chemical. So positif dengan negatif ni akan attracted to each other. So dia akan form satu bond. Nama dia adalah hydrogen bond. Faham? Faham? And one molecule of water, dia boleh buat bond 4, maximum 4 hydrogen bond. 1, 2, 3, 4. Ni satu yang kat tengah ni. Satu water molecule boleh ada 4. Dia boleh bind kepada 4 another water molecules. Yang next ni, satu ni pula boleh bind lagi 4. Macam tu. Jelas sebab awak nampak dia punya structure tu. Okay? Faham? Maximum 4, tak boleh lebih. Okay. Hydrogen bond responsible for unique properties of water, dan properties of water yang kita akan belajar ada 6. Okay, 6 ni very simple juga. So kita tengok, okay, apa difference between covalent dengan hydrogen bond of water molecules? Covalent bond, sharing of electron. Dan ini attraction of opposite partial charges. Okay, dan dia between dua water molecules, yang ni within water molecules. Dalam satu water molecules tu ada covalent bond. Antara satu water molecules dengan another, kita guna hydrogen bond. Of course lah, covalent bond lagi kuat daripada hydrogen bond. Okay. Dapat semua? Dapat nanti. Okay. So apakah 6 properties of water? The first one is universal solvent. Apa maksud universal? Pelarut. Universal. Bukan solvent, universal. Semua boleh. Semua boleh. Betul. Solvent, pelarut. So maksudnya adalah pelarut yang semua boleh. Macam itulah lebih kurangnya. Kenapa kita panggil dia sebagai universal solvent? Sebab dia ada dua charge berbeza. So kalau perasan kat sini, daripada kalau kita fahamkan structure dia, kita boleh relate dia punya properties of water. Kenapa dia macam ni? So back to universal solvent. Kenapa dia dipanggil universal solvent? Disebabkan oleh polarity dia. Iaitu dia ada positive charge dengan negative charge. So dia boleh bertindak sebagai suitable solvent. Pelarut yang sangat bagus. Sebab apa? Katakan kita masuk water dengan NaCl. So Na awak tahu charge negatif, Cl charge negatif, Na positif, Cl charge negatif kan? So bila kita masuk dalam air, of course lah Cl boleh bind dengan hydrogen sebab dia positif. Betul? Manakala Na ni pula dia boleh pergi bind dekat O minus sebab dia positif dengan negatif. So basically dia boleh universal solvent. Apa-apa charge positif negatif dia boleh. Kalau kita masukkan negatif pun dia boleh bind. Kalau kita masuk positif pun dia boleh bind. Sebab dia adalah polar molecule. Menyebabkan dia menjadi universal solvent. Jelas? Jelas. Okay. Biological significance ni maksud dia adalah kegunaan dia ataupun application dia dalam kita punya biological significance lah. So apa function dia jadi universal solvent sekarang ni? So dia akan provide an aqueous medium for biochemical reaction. So water able to dissolve many substances. So dia boleh dissolve banyak sangat substances. Not only to specific atoms ke specific substances lah. Okay, jelas yang tu? Yang kedua adalah low viscosity. Apa maksud viscosity? Apa maksud viscosity? Kelekatan. Okay, kelikatan. Kelekatan. Dia just sticky ke, fluidity dia macam mana, thickness of the fluidity macam mana, dengan friction dia macam mana. Itu viscosity kita panggil. Okay.
So kelikatan, dia punya friction, dia punya consistency, dia punya flow lah basically, okay. So yang ni kita tengok, dia kata dia ada low viscosity. Dia tak berapa likat. So basically dia tak berapa thick. So kenapa kita tengok? Viscosity ni adalah measure of resistance untuk flow. So kalau dia low viscosity, bermakna dia kurang resistance ataupun friction dia kurang. Awak pernah tengok ke water dia high resistance? Tak. Ada. Bukan kan? Kita pijak air, kita yang jatuh, betul tak? Macam oil tu semua kan? Liquid kan? Water ni kalau kita pijak dia, kita boleh jatuh sebab dia terlalu fluidity dia terlalu tinggi. So dia adalah low viscosity. Dekat sini kalau awak susah nak ingat, saya akan suruh awak ingat macam ni lah. So viscosity measure of resistance to flow, measure of friction. Okay, so lagi kurang viscous disebabkan oleh hydrogen bond. Hydrogen bond ni weak bond kan. So bila dia weak bond, dia akan menyebabkan water molecules continuously break and reform. Faham tak? So between one water molecules, katakan ni, dengan another water molecule, dia senang untuk putus atau senang untuk sambung sebab dia weak bond sahaja. Bila dia nak sambung, dia sambung. Bila dia nak putus, dia putus. Itu adalah bond hydrogen. Sebab tu dia bukan macam solid, susah kita nak putuskan, nak leraikan dia. Dia sangat mudah untuk break and reform semula disebabkan hydrogen bond. So bila hydrogen bond ada, higher water akan easily atau continuously break and reform. So dia akan menyebabkan it easier to flow. Easier to flow ni lah yang menyebabkan viscosity of the fluid menjadi rendah. Itu flow dia. Saya dari sini ke atas. Jelas tak? Jelas madam. Jelas Jelas. So saya ulang balik. So hydrogen bond dia lemah kan. Bila hydrogen dia lemah, weak, so dia akan easily broken ataupun dia akan reform pun senang. Break bila-bila, reform bila-bila dia nak. So benda tu menyebabkan dia tak strong. So dia akan menyebabkan fluid ni ataupun water ni easy to flow. Okay, bila dia putus senang nak terurai kan, dia boleh flow dengan mudah. So itu yang dia maksudkan dengan less viscosity, iaitu resistant to flow ataupun measure of friction. So apa significance, apakah kepentingan benda ni dalam biologi? So dia menjadi satu medium untuk transportation dalam circulatory system badan kita. So blood can flow through narrow capillaries without blocking. Sebab dia dalam bentuk fluid, betul? Dalam bentuk liquid yang mudah untuk flow. Dia menjadi good lubricant. Okay, lubricant ni pelincir on cell surface such as mucus, synovial fluid. Mucus tu hingus lah ataupun dalam hidung kita lah kan. So dia tak ada resistant untuk movement, senang je nak flow. Kalau mucus tu kotoran juga sebenarnya. So dalam hidung kita kalau benda tu susah nak flow, macam bahaya lah sebenarnya kan. So badan kita, circulatory system kita dalam bentuk fluid juga. So senang dia nak flow. Kalau tu ada high resistance, susahlah nak flow pergi darah semua tempat kan. Okay. So cellular motion pula. Dalam cellular motion, movement of organisms within the cell. Dalam satu sel tu, organism ni mudah untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Ataupun dia macam ni sel, kat sini ada mitokondria, sini ada nukleus, sini ada apa-apalah semua kan. So easy to flow sebab dia dalam medium of fluidity. Okay. Jelas? Jelas. Okay. Jelas. Okay, yang ketiga dengan keempat ni nampak macam sama tapi tak sama. Okay, nampak je macam sama tapi tak. So awak kena tengok apa beza dia lah. Yang ketiga dia ada high specific heat capacity. Apa maksud specific heat capacity dan apa maksud latent heat of vaporization? Okay, so heat capacity adalah amount of heat yang must be absorbed atau lost for 1 gram of substance to change its temperature. Okay, katakan ini adalah water. Okay, specific heat capacity ni berapa banyak heat tu per temperature lah kan. Berapa banyak heat yang diperlukan ataupun heat yang diperlukan untuk dia tambah 1 degree Celsius ataupun untuk dia tolak 1 degree Celsius. So berapa? Ini adalah heat specific
specific heat capacity. Faham tak? Faham saya perlukan 50 heat, 50 suhu heat untuk tambah 1 degree Celsius ataupun saya perlu kurangkan 50 heat tu untuk kurang 1 degree Celsius. Itu maksud specific heat capacity. Berbeza dengan latent heat of vaporization. Dia cakaplah quantity of heat liquid must absorb untuk tukarkan 1 gram of water jadi gases. Nampak macam sama? So ni adalah water molecule. Berapa banyak heat yang diperlukan untuk kita tukarkan water jadi air ataupun gas. Beza lah, kat sini kita nak naikkan suhu. Dekat sini kita terus nak tukarkan water kepada gaseous state. Berapa banyak suhu yang diperlukan. Ini adalah high latent heat of vaporization. Nampak tak beza dia? Nampak Okay. So kita tengok yang high specific capacity. So water has a very high specific capacity sebab dia ada extensive hydrogen bond. Bayangkan lah kalau ini adalah hydrogen, ni oksigen. Ni hydrogen bond kan? Ni hydrogen bond kan? Oksigen sini pula gabung pula dengan, dia dah dua kan? Sini pula boleh gabung dengan oksigen lain, water molecule lain, semua-semua tu. So dia akan berpanjangan, faham tak? Dia akan jadi satu rantai yang besar. Extensive hydrogen bond. Maknanya hydrogen bond tu bersambung-sambung-sambung. Water molecule ni sambung dengan ni. Satu water molecules boleh bind dengan 4 maximum of water molecule. So satu lagi tu dia bind lagi 4, lagi 4, lagi 4. So dia ada extensive hydrogen bond. Dapat? Dapat? Ke tak faham yang tu? Tak faham cakap je? Faham Dapat. Faham kan? So bila dia macam tu, dia dalam extensive hydrogen bond, kita perlukan heat yang banyak untuk leraikan benda tu sebab dia banyak. So katakan kita cakap kita nak naikkan 100 degree Celsius, kita perlukan banyak ni heat. Macam tu contoh dia. Saya nak naikkan 1 degree Celsius, saya perlu panaskan dia selama 5 minit. Itu contoh dia. So banyak heat yang kita perlukan sebab dia ada extensive hydrogen bond. Ni reason dia lah. Okay. It means that large amount of heat has to be absorbed untuk change temperature. Tak semestinya panaskan je. Kalau saya nak kurangkan dia pun, saya kena kurangkan suhu yang amount of heat yang sama. Itu maksud dia kat sini. Okay, dia kata absorb ataupun loss. So tambah ataupun kurang. Ni untuk 1 gram Okay. Jelas tak? So apa significance dia? Significance dia ataupun dia punya kelebihan dalam biologi adalah dia boleh menjadi heat buffer ataupun heat insulation. Okay, dia tahan, maknanya heat insulation, dia prevent rapid changes in body temperature. Body kita taklah cepat je, suhu luar berubah terus suhu badan kita naik. Tak, dia ambil masa sebab dia adalah high specific heat capacity tinggi. So dia perlukan heat yang banyak sebelum dia tukar ke temperature dia 1 degree Celsius. Okay, so tak adalah badan kita terkejut kan. Okay, so it also can stabilize ocean temperature by buffering. Buffer ni, tawan buffer. Kalau buka internet dia buffer macam tu. Faham tak maksud buffer tu apa? Buffer ni macam resist changes. Dia macam lambatkan changes tu ataupun dia reduce changes tu. Faham. Kurang. Apa dia? Bukan penebat, bukan. Dia buffer changes tu sama ada dia macam melambatkan atau dia reducekan changes yang akan berlaku tu. Dia buffer. Dia bukan perubahan drastik lah. Dia bukan drastik, dia macam lambatkan lagi benda tu. Okay. Dia lambatkan benda tu dia berlaku. Dia bufferkan benda tu. Biasa buffering, awak nak buka something dia buffering, maknanya dia tengah lambatkan benda tu daripada berlaku. Itu maksud buffer lah sebenarnya. Okay. So dia stabilize ocean temperature pun sebab dia by buffering large fluctuation in temperature. Lambatkan lagi fluctuation of temperature ke dalam heat ocean supaya ocean tak adalah kena tiba sejuk sangat terus ni, panas sangat terus ni. Tak. Kalau benda tu berlaku, kalau dia tak bufferkan benda tu, apa akan jadi kepada kehidupan laut? So benda tu semua related sebenarnya. Okay. Okay, next tengok high latent heat of vaporization. Sama juga macam tadi. Berapa banyak heat yang diperlukan untuk kita tukarkan water molecules menjadi gases. Okay, so banyaklah. Dia kata dah high kan? Dia kata dah high. Dia still perlukan heat yang banyak sebab a lot of heat must be absorbed to break the hydrogen bond between liquid water before converted into water vapor. So ni awak dah pernah belajar dalam, tak ingat, sains kot. Water molecules awak tahu.
dia punya particles medium, tak jauh tak dekat. Tapi gases dia punya dia punya particles jauh-jauh kan, sangat jarak, betul tak? Betul. Science code. So untuk jadikan benda tu berlaku, dia perlu break a lot of hydrogen bond. So heat dia perlukan sangat banyak supaya benda tu menjadi jarak. Sebab dia tukar state of matter. Dia bukannya tukar sekadar naik suhu, dia tukar state of matter. So benda tu bukan senang lah. So dia perlukan heat yang sangat banyak. So apa significance ataupun apa kepentingannya dengan benda ni? Kenapa pentingnya benda ni high latent heat of vaporization kan? Apabila dia menggunakan suhu yang banyak untuk tukar, apa kelebihan dia? So excess body heat release to surrounding through sweating. So maknanya masa kita exercise ke apa, kita sweat kan, peluh keluar kan, peluh tu tak terus kering, betul tak? Ya. Betul tak? So bila kita panas tu dia akan menyebabkan dia tukar menjadi gases. Okay, so the escaping water molecules absorb a lot of excess body heat. So dia akan absorb sangat banyak panas ataupun heat dalam badan kita dan dia akan keluar. So benda tu benda yang bagus lah sebenarnya. Dia absorb heat daripada badan kita, barulah dia akan tukar kepada form of gases. Okay, so with them, break the hydrogen bond and convert water into water vapor. This is called as evaporative cooling. So dia akan coolkan badan kita selepas tu. So kalau perasan, kita exercise semua perlu keluar, macam sejuk sikit badan, sebab benda tu. Sebab dia dah bertukar dalam bentuk gas by absorbing heat from us. Macam tu. Jelas? Jelas. Jelas Number 5, high surface tension. Tahu tak tension tu apa? Bukan tension biasa. Ketegangan. Okay. So ketegangan surface, permukaan, ketegangan permukaan. So basically surface tension is a measure of how difficult it is to stretch ataupun break the surface of a liquid. Contohnya, kita cakap dia surface kan. Okay, ni surface water. So berapa banyak pressure yang kita perlukan, kita nak break the surface of water. Pernah try? Pernah try? Nak pecah atau pecahkan surface of water? Pernah. Nak leraikan kita? Okay. So pernah. So kita tengok dekat sini ada banyak contoh ataupun banyak maksud, okay, surface tension. Kenapa dia cakap water ada high surface tension? Okay. Dia measure how difficult kita nak break the surface of liquid. Senang je madam, saya pijak sekali je, terbelah terus laut, betul? Terbelah, tenggelam lah kaki kita kan, maknanya kita dah berjaya break dia punya surface kan. So, kita tengok apa yang dimaksudkan kat sini. Okay, water ni ada high surface tension berbanding liquid-liquid lain. Liquid-liquid lain, liquid ada banyak jenis chemical liquid lagi banyak, kita ada oil, kita ada banyak macam jenis liquid. So water ni paling high surface tension compared to others, okay. Yang ni awak pernah belajar dulu juga, cohesive force ataupun cohesion dengan addition. Okay, apa beza dua ni? Okay, kalau addition, dia attract between water molecules dengan benda lain. Benda lain tu surface ke apa ke, okay. Ni addition, water dengan others. Tapi cohesion, dia attract water molecule dengan water molecule. Dapat tangkap tak yang ni? Dapat. Dapat. Okay, alright, okay. So force of attraction between water molecules due to hydrogen bond. So tahulah, ni dengan ni ada hydrogen bond, betul tak? Water dengan water molecule. So dia responsible for the water surface tension. So benda tu yang bertanggungjawab menghasilkan surface tension, iaitu cohesion sekarang ni. So unequal attraction causes the invert forces that cause high surface tension at the water surface. So benda ni bila banyak-banyak hydrogen bond, ada banyak-banyak unequal attraction, disambung lagi, menyebabkan high surface tension of the water surface. So dia produce a very strong layer lah, banyak-banyak water molecule kan. Dia besar, banyaklah surface tension dia besar. Additive pula ataupun addition pula, force of attraction between water molecule dengan other. So kalau tengok ni kat sini. Okay. Addition ni between daripada water molecule, katakan daripada akar naik ke atas. So water molecule ni akan ada force pergi kepada surface of the plant. So kita panggil dia sebagai addition sebab dia ada force yang melekat kepada other molecule. So dia senang untuk stick to other surface. Contoh dia plant lah, pernah belajar kan addition ni kan. Dia melekat kepada dinding of the plant
And then barulah dia boleh naik ke atas. Kalau tak dia akan jatuh ke bawah kalau tak ada addition force. Okay? Faham? Faham, madam. Faham. Okay. And then apa significance? Apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah some aquatic insect such as the water strider, okay, atau water scatter can walk on the water surface. Kita boleh jalan atas tu? Tidak. Taklah kan? Maknanya dia cukup kuat untuk insect ataupun hidupan-hidupan macam tu. Dia boleh walk on the water surface sebab dia punya water tension dikira tinggi compared to other liquid. Itu maksud dia. So dia boleh walk on the surface. Water, pernah tengok water slider ni ataupun water scatter? Pernah. Nah, Pernah. Benar kan? Okay. Ni susah sangat. Ni ada water slider. Okay. So cohesive force akan create high surface tension sebab dia cohesive force ni between one water molecule to another kan. So dia ada high surface tension. So dia permits, dia mengizinkan water untuk hold a substance heavier and denser than it. Okay, dia mampu lagi menampung apa-apa substance yang lebih berat pada dia. Janganlah berat sangat macam awak kan, tak boleh lah. So dia adalah acceptation kan. Okay, so manakala dari segi addition dengan cohesion ni, gabung dua ni pula, kita akan create a capillary reaction. Yang ni awak akan belajar dalam tajuk next semester lah lagi detail pasal cohesion dengan addition, iaitu water pressure naik ke atas semua tu semester ni tak ada. Tapi tengoklah dia contohnya kata it keeps water molecule within the xylem vessel untuk move up against the gravity. So dia melawan arah gravity nak naik ke atas. So dia perlukan satu cohesion between water molecules dengan water molecules. Satu lagi dia perlukan addition between water molecules dengan surface of the wall. So itu menyebabkan dia boleh flow against the gravity. Melawan. Against ni melawan sebaliknya daripada gravity. Jelas tak? Jelas. Jelas. And the last one, maximum density at 4 degrees Celsius. Ini yang mungkin awak tak pernah dengar pun. Water ada highest density. Density of water paling berat adalah pada 4 degree Celsius. Apa maksud dia? Bila dia turun daripada 4, 3, 2, 1, 0, density dia, berat dia makin menurun. Sebab itulah ice lagi ringan daripada water. Faham tak? Faham tak? Faham kan? Faham. Faham. Okay, so dia ice biasanya 0 degree Celsius ataupun lagi sejuk daripada tu, dia jadi less dense, lebih ringan daripada highest density dia. Maknanya 5, 6, 7 ni kurang dense juga daripada 4. 4 ni paling berat lah dia punya state paling berat. Okay, so apa significance dia untuk benda ni? Kehidupan kat laut lah paling-paling obvious sekali, paling bagus ataupun paling terkesan dengan kelebihan properties ni adalah kalau musim sejuk, okay, ni laut, okay, musim sejuk ada ikan kan, ada semua benda kan, paus ke, Josh ke benda kan. Okay, so bila sejuk sangat, yang bahagian atas ni akan membeku. Kenapa tak membeku bahagian bawah? Sebab bila water punya temperature berkurang, density dia akan makin kurang. So bahagian atas dia yang akan end up menjadi frozen. Okay, so bawah ni boleh hidup macam biasa tanpa ada gangguan. Dia boleh maintain lagi dia punya temperature dekat bawah ni tanpa halangan. Okay, kalau water tak ada properties of water yang ini, so basically dia punya density tak kurang, waktu low temperature end up semuanya akan membeku. Jelas? Jelas. Jelas? Okay. So sebagai rumusannya ada 6 properties of water. The first one is universal solvent. Yang kedua low viscosity. Yang ketiga high specific heat capacity. Yang kelima high latent heat of vaporization. Yang keenam high surface tension. Yang kelima high surface tension dan yang keenam maximum density of 4 degrees Celsius. Okay. So saya dah rumuskan benda tu dekat sini. 6 properties of water. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sahaja. Tak payahlah lebih panjang kan. So kena fahamkanlah konsep dia and sepatutnya cara belajar bukannya awak buat nota semua sekali contoh-contoh tak. Awak perlu tengok, awak tengok benda ni awak dah kena tahu.
universal solvent. Ini yang menyebabkan dia boleh dissolve banyak substance, contohnya NaCl. Awak tengok poin kedua, high specific capacity, ni amount of heat ni. Oh, ini yang menyebabkan apa dia? Apa tadi, high specific capacity significance dia kan. Yang ketiga adalah low viscosity. Ini water strider tu. Bukan. Ini yang menyebabkan fluidity dalam badan tu, betul tak? Blood kita flow, macam-macam benda tu. High surface tension, awak dah kena bayangkan dah water strider tu boleh merangkak ataupun boleh berjalan atas water. High latent heat of vaporization, pasal peluh tadi. Maximum density, pasal ice. Okay. So benda tu dalam mind awak. Bukannya awak kena buka buku balik untuk tengok semua tu. Itu cara betul belajar bio. Bila awak tak buat macam tu, awak rasa banyak lah. Awak rasa berapa page kita belajar tadi kan? Kita belajar sangat banyak page. 3 kot. 3 page. Padahal semua ni tak sampai pun 3 page. Sebelum tu awak boleh rumuskan. So fahamkan, barulah kita tengok kepada poin-poin seterusnya. Jelas cakap tu? Jelas, madam. Jelas madam. Saya bagi 1 minit. 1 minit je untuk awak balik sebelum saya masuk karbohidrat. Nak minum air ke? Nak pergi tandas ke? Madam, Ya? Madam, I have a question to ask. Hmm. Madam, I don't understand the part where the water has the highest density at 4 degrees Celsius. Okay. So water has the maximum density ataupun paling tinggi density dia at 4 degrees Celsius means below 4 degrees Celsius ataupun above the 4 degrees Celsius, the density of water will be lower. Faham tak? Katakan, saya letak contoh lah nak bagi awak faham Saya letak contoh. You know what the meaning of density, right? Berat Yes, madam. Berat kan, mass Katakan kita letak dekat sini water punya density 5 degrees Celsius. Means that bila dia below daripada 4 degrees Celsius, the density will be low. Jadi 4 ke, jadi 3 ke, jadi 2 gram ke. Sama juga dengan yang ni. Mungkin dia jadi 4 je. Kat atas ni semua jadi 4. Itu maksud dia. That's why dia punya significance, kita cakap pasal ice less than water. Okay. So of course awak tahu water saya masuk dalam peti sejuk, tiba-tiba jadi beku. Ice lagi ringan daripada air ke lagi berat pada air? Ringan kan? Padahal dia solid. Kenapa dia ringan pada air? Itu sebabnya properties of water tu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Dia dah less density bila dia punya suhu kurang daripada 4. Padahal even dia belum sampai ais lagi, katakan dia 1 degree Celsius, nak hampir-hampir ais, pun dia dah jadi ringan sebenarnya kalau perasan. Sebab dia low density, below than 4 dia dah makin low density. So makin low tu berapa? Depends lah. Dia punya suhu, depend on the state dia. Okay, tapi paling highest waktu dia 4 degree Celsius. Faham tak Arun tadi? Faham? Yes, teacher. Yes, madam. Faham? Okay, faham Yang lain faham Faham madam. Lepas tu nanti nak minum air kan? Nak minum air ais. Tolong explain kat family. Tahu tak kenapa ais ni lagi ringan daripada water? So benda tu awak kena apply dalam hidup. Barulah awak ingat kan? Semua mati ingat. Benda macam ni belajar jangan simpan seorang-seorang. Share dengan orang. Banyak lagi benda yang kita boleh share yang orang tak tahu. Contoh kan, kenapa ais ni lagi ringan daripada air? Kadang-kadang benda tu nampak macam kita tahu, tapi kita tahu pun sebenarnya dari segi biological atau scientifical dia. Betul tak? So sekarang awak tahu lah sebab dia maksimum density waktu 4. Kurang pada 4 dia akan lagi ringan. Okay, jelas? So next, kita masuk carbohydrates. Carbohydrate ni benda paling common lah awak dengar kan. Hari-hari makan ada carbohydrates kan. Okay, so apa yang kita belajar dalam ni sama juga kita akan belajar pasal, kita intro sikit and then kita tengok beberapa groups of carbohydrates and then kita akan compare the structure and function. Itu dia punya learning objective, okay. So apakah kepentingan karbohidrat? So carbohydrates ni saya macam saya cakap tadi hari-hari pun kita makan sebab dia adalah main substrate dalam cellular respiration. Cellular respiration ni adalah satu tajuk yang awak akan belajar next semester, not now. Okay. So cellular respiration tu adalah pernafasan sel kita. Macam mana sel kita hasilkan energy and so on. Tak payah cerita detail. Okay. So contoh karbohidrat yang paling main adalah glucose. Glucose is a sugar, betul tak? Betul tak?
So Betul. glucose is a sugar dan sebenarnya sugar tu awak tak boleh hidup tanpa ambil sugar. Awak kena ambil sugar. Jangan cakap saya memang jaga diet, saya memang tak makan gula. Tak. Is the main sources of energy actually, sugar. Sugar tu main. Cuma kita kena ambil dalam amount yang betul, bukan amount yang salah. Itu yang sepatutnya. So glucose is a must lah, the main substrate kan. And then dia bertindak sebagai energy sources and food storage dalam animals dengan plant. So kenapa kita kena ambil karbohidrat? First kali untuk cellular respiration. And then untuk energy sources badan kita sendiri. Kita kena ambil karbohidrat dalam amount yang betul. Okay, including glucose lah. And the last one, dia boleh menjadi building block atau structural material sebab contoh carbohydrates adalah selulose. Okay, selulose yang membina cell wall of the plant. So dia adalah salah satu contoh karbohidrat. So 3 ni adalah importance carbohydrates lah. Okay, jelas dekat tu? Jelas. Okay. So kita ada 3 classes of carbohydrate. The first one is monosaccharides. Yang kedua adalah disaccharide. Yang ketiga adalah polysaccharide. Saya hanya bulatkan yang depan. Sebab yang depan je dah penting sekarang ni. Okay. Mono means 1. Di means 2. Poly means banyak. Lebih dari 2. Okay. Faham Faham Faham, madam. So monosaccharides ni adalah simplest sugar. Sugar paling simple sekali. Yang form general formula dia memang simple. Iaitu CH2O. Kat luar ni boleh vary ataupun boleh berubah-ubah lah. Katakan kita letak CH2O2. So dia akan jadi C2H4O2. Kalau kita letak 4, darab lah benda macam tu. So dia adalah the simplest sugar. Where N is the number of atom. Tengoklah dia ada berapa banyak atom. Okay. So, dia boleh diklasifikasikan ke dalam group dia based on 2 benda. Okay, the first one is number of carbon atom. Katakan dia ada 3 carbon. Okay, dia ada 3 carbon. So, benda ni kita panggil dia sebagai triose. Okay, dia simple. 3 segi kita panggil triangle. 4 segi kita panggil square ataupun rectangle. 5 tu kita panggil pentagon, betul tak? 6 kita panggil hexagon. So basically awak ambil yang depan je. Triangle jadi trios, pentagon jadi pentos, hexagon jadi hexos. So dia ditentukan oleh number of C atoms. Ada berapa carbon dalam structure tu? Kira lah carbon tu. Contohnya kat sini ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. So of course dia adalah hexos. Hexos. Faham Faham macam tu? Faham. Okay, so dia adalah glucose lah. Okay. Yang kedua, kita boleh tentukan dia punya group ataupun classification based on location of carbonyl group. Okay, dia ada carbonyl group dia. Okay, tahu tak carbonyl group tu apa? Tahu tak carbonyl group tu apa? Tak. Carbonyl group tu adalah C apabila dia ada bond dengan C ada bond dengan O ataupun R ni adalah side chain yang boleh berubah-ubah. Basically dia ada ada C dengan double bond O lah sebenarnya. C double bond O tu adalah carbonyl group. So kita tengok C double bond dia kat mana. Kalau C double bond O dia dekat hujung, at the end, katakan dekat sini ada C double bond O dekat carbon paling hujung. So kita masukkan dia atau kita panggil dia sebagai aldose. Tapi kalau C double bond dia kat tengah, katakan dekat sini, okay, kat sini, kita panggil dia sebagai ketose. Jelas? Faham tak? Jelas. Okay. So semua benda? Apa dia? Siapa yang tanya tu? Hippos tu. Hippos? Saya. Apa yang hippos? Tak faham. Hippos tu apa? Hippos tu apa? Yang double bond yang Madam buat dekat situ. Ni. Ke? Ni. Ha. Aha. Ini adalah location of carbonyl group. Carbonyl adalah C double bond O.
So awak tengoklah dalam structure tu dekat mana si double bond O dia. Dia akan bagilah kat awak, jangan risau. Awak kalau nak ingat pun awak ingat apa yang awak belajar je. Contoh yang awak akan belajar dekat sini hanyalah glukos, maltose, sukrose, tak banyak. Awak tak belajar banyak pun. So awak jangan pening. Awak kena tahu location. Katakan dia bagi structure macam ni kan. Okay, dia bagi structure macam ni. So dia nampak tak carbonyl group dia dekat hujung. So bila dekat hujung kita akan panggil dia sebagai aldose. Kalau carbonyl group dekat tengah kita panggil dia sebagai ketose. Faham tak? Faham? Faham kita ada sikit je. 3 minit lagi. Nak habis kelas dah. Tak sempat. Okay. Okay, so semua reducing sugar lah, semua kategori reducing sugar. Dan dalam aqueous condition, ring form are favored. Kita lagi, favored ni lebih memilih kepada lebih bagus lagi di dalam bentuk ring form. Apa beza ring form dengan linear form? Disebabkan stability. Ini adalah ring form, bentuk ring. Nampak lukisan dalam bentuk ring. Dia lagi stable daripada bentuk linear. Linear macam ni. C kat sini, H. Ini bentuk linear form. Okay, ini ring. Dia dah jadikan di dalam bentuk ring. Jelas tak? Jelas. Faham So macam kita cakap tadi, main monosaccharide adalah glukos. Okay, so glukos ada 2 jenis je awak kena belajar, iaitu alpha glukos dengan beta glukos. Okay, saya tunjuk sikit sebelum habiskan kelas. So apa beza alpha dengan beta? Sangat-sangat simple. Ini kalau awak tengok kita lukis apa-apa macam ni kan. H, OH, H macam tu kita lukis. H, OH. Sebab dia ada berapa banyak lah. Sebab kita tahu dia punya formula tadi adalah CH2O. So H akan ada 2, O akan ada 1 untuk setiap tu. Setiap bucu ni melambangkan karbon. Tapi tak tulis. Tapi boleh nak tulis tapi tak tulis. Okay. So basically ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nombor. 6. Ada 6. Ni 6 kat atas ni. Dia lukis kat luar. Nampak ada nombor ni? Kita dah nomborkan untuk awak. So dia ada 6 karbon. So of course di dalam group of hexose. Betul tak? So, hexagon. Hexose hexose. Sebab dia hexagon kan, bentuk hexagon. Okay. Sebab dia ada 6 hexose. Okay. And then apa yang kita tengok adalah H dengan OH dia. Dekat alpha, okay, kita start dengan beta. Saya suka start dengan beta. So sama juga. Basically alpha dengan beta glucose ni sama sebiji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma dekat sini nampak tak H kat bawah. Lepas tu dia selang seli. OH. H, OH. H. Dia selang seli. Bila H kat bawah, OH kat atas. OH kat bawah, H kat atas. Dia selang seli. Beza dia dengan alpha glucose adalah number 1 carbon dengan number 2 carbon. OH dia dua-dua dekat bawah. So yang beza dia hanyalah pada carbon number 1. Dia tukar tempat atas dengan bawah ni. Nampak? Nampak. Tak faham tanya. Tak faham tanya, tak ada masalah. Itu je beza dia. Dia punya kedudukan ataupun kalau soalan tanya, what is the difference between alpha glucose dengan beta glucose? The location of hydrogen group ataupun hydroxyl group, OH ataupun OH at carbon number 1. Carbon number 1. Tu sahaja beza dia. Tapi impact dia besar. Walaupun satu je perubahan dia, ada benda kita guna ni sebagai monomer untuk buat something, ada benda kita guna beta glucose. So kita nampak arrangement dia akan lari. So nanti kita akan tengoklah dekat disaccharide dengan polysaccharide. Tak sempat dah habis kelas. So esok setengah jam tu saya akan habiskan ni kot. Tu je lah kot, sempat setengah jam kan. Okay. Kalau saya sempat buat video, saya akan buat video. So saya buat kelas pukul 10. Okay, so tengoklah mana senang. Kalau saya ada masa buat video petang ni, saya akan habiskan terus sampai lipik. Jelas? Untuk sejam esok. So awak just tengok video je lah waktu kelas saya. Faham tak semua? Faham. Ingat pesanan saya. Once awak dah habis belajar something, awak kena revise terus on the same day. Kalau tak awak lupa.
Okay, go through balik semula. Bukan suruh hafal lah. Go through je, bagi faham. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Apa-apa soalan boleh tanya kat grup tutorial kelas supaya semua orang boleh baca. Semua orang boleh tahu apa masalah apa yang tak faham kan. Kadang-kadang ada orang segan nak tanya. So kalau kita tanya tu boleh membantu dia lah. Basically dia boleh take, oh macam ni. Okay, tolong isi attendance. So basically apa what you learn today, of course lah sampai alpha dengan beta glucose daripada water molecules, carbohydrate, monosaccharide sahaja. Okay, thank you. Assalamualaikum and good afternoon. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.